Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua sahabat penonton di luar sana? Alhamdulillah, pada malam ini kita akan berbicara satu topik yang bertajuk hikmah ibadat puasa Ramadan dalam PKP. PKP yang seperti yang kita fahami iaitu kita juga masih berada dalam suasana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa-mahasiswi di Jabatan Al-Quran Hadis ataupun ringkasnya APSAL yang menjemput saya bagi pengisian ini dan menyiarkan melalui FB rasmi di Jabatan Quran Hadis. Sahabat semua yang dirahmati Allah, poin saya yang pertama berkaitan dengan hikmah ibadat puasa dalam PKP ini. Sebenarnya adalah satu fakta yang perlu kita terima dan kita fahami bahawa sebenarnya bagi umat Islam khususnya yang telah menjalani pada bulan yang ketiga PKP di Malaysia ini, sebenarnya mereka akan menjadi lebih bersemangat, lebih berkualiti dalam melaksanakan ibadat puasa dalam bulan Ramadan, khususnya pada fasa PKP yang sekarang ini. Kerana apa? Kerana kita sebenarnya pun telah berjaya. Majoriti rakyat Malaysia telah pun berjaya sebenarnya untuk percaya kepada satu virus yang bernama COVID-19 yang sebenarnya tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Kita tak dapat tengok ini COVID-19. Cuma, yalah, kita digambarkan COVID itu macam yang bulat, ada rambut-rambut atau ada yang akhir sekali yang dalam satu trending dia kata tengok dengan kamera, akhir sekali nampak macam rambutan, buah rambutan. Okeylah. Tapi kita telah menjalani lebih kurang 2 bulan dan ini masuk bulan ketiga PKP ini. Tetapi kita boleh katakan bahawa alhamdulillah majoriti rakyat Malaysia sebenarnya telah menjalani satu PKP yang sebenarnya yang paling terbaik yang saya telah lihat, dan berbanding juga tempat lain yang kita boleh lihat bahawa majoriti rakyat Malaysia ini percayakan kepada satu perkara yang tak dapat dilihat, tetapi sebenarnya terbukti perkara tak dapat dilihat itu memudaratkan, boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan berjangkit kepada orang lain kerana wabak ini. Kerana apa juga? Kerana kita dibekalkan maklumat yang jelas. Maklumat yang pula dikeluarkan oleh satu pihak yang berautoriti, yang ada autoriti dan autentik fakta yang dikeluarkan, iaitu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka alhamdulillah setiap petang, setiap hari kita tengok ketua pengarah Kementerian Kesihatan menceritakan, memberikan press conference dan menceritakan perkembangan dan sebagainya. Dan majoriti rakyat Malaysia, walaupun peringkat awal PKP dulu, ramai yang mungkin keluar rumah dan ada yang kena tangkap, ada yang diviralkan kerana keluar rumah dan sebagainya, ada juga yang yang didakwa dan didenda dan sebagainya, membayar denda. Tetapi apabila sampai tahap ini, alhamdulillah apabila Perdana Menteri pun kata just stay at home, work at home. Tetapi kita alhamdulillah kita melihat majoriti rakyat Malaysia telah pun memberikan ketaatan, patuh. Mungkin kerana takut didenda dan sebagainya, tetapi pada saya yang lebih besarnya kerana kita menyedari tentang berbahayanya penyakit ini. Justru poin yang pertama ini menunjukkan bahawa apabila masuk di bulan Ramadan, tentang kewajipan kita berpuasa disyariatkan ini, maka sudah pasti sepatutnya kualiti ibadat puasa kita lagi tinggi. Dan kita akan maintain ibadat puasa yang kita buat dengan keimanan, imanan wa ihtisaban ini. Dan kita tahu, dan kita beriman seperti Allah nyatakan dalam ayat ke-5 dan ke-6 suratul Insyirah. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-5. Ayat ke-6 pula. Inna ma'al usri yusra. Mafhumnya, maka Allah menyatakan, maka sesungguhnya di dalam kesukaran itu akan disertai dengan kemudahan. Allah ulang sekali lagi. Tikrar berlaku pada ayat yang ke-6. Sesungguhnya, inna ma'al usri, sesungguhnya di dalam kesukaran itu ada kemudahan.
Dan Alhamdulillah, sekiranya kita kurang pergerakan, kita berada banyak di rumah bersama keluarga, sudah pasti sepatutnya kita akan mengawal segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bukan saja bersifat jasmani kita, tutur kata, pandangan kita, tetapi yang hebatnya juga kita akan menjadikan kualiti puasa kita yang paling terbaik. Kerana kita sebenarnya berada dalam perintah kawalan. Ini bukan saja daripada tapi daripada Allah SWT. Jadi PKP ini adalah perintah kawalan pergerakan untuk menjadikan kualiti puasa kita paling hebat. Sudah pasti umat Islam yang beriman, yang berilmu dan beramal dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa ini akan merasakan ibadat ini paling terbaik. Ini poin pertama saya, hikmah bagaimanakah sebenarnya kita menjalani ibadat Ramadan dalam PKP. Tunggukan poin yang kedua. Poin saya yang kedua berkaitan dengan hikmah menjalani ibadat puasa dalam perintah kawalan pergerakan, khususnya di Malaysia dan di mana juga negara bagi umat Islam ialah hikmahnya akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih cekal, lebih kuat dalam menghadapi pelbagai ujian hidup yang tidak pernah kita duga. Ini cukup penting. Kerana apa? Kerana seperti Allah sebut di dalam surah Luqman, tak tahu sebenarnya di mana dia akan mati, dan tak tahu di mana apa pasti dia akan buat besok, dan tak tahu di mana dia akan mati. Tapi bagi orang Islam, kita sudah mempunyai persiapan dan kita berusaha mempersiapkan diri kita pada bila-bila masa, dan khususnya semasa hidup. Apabila kita diuji dalam pelbagai ujian seperti sekarang, kita tidak pernah terfikir bahawa sebenarnya work at home itu boleh dilakukan. Dan seperti saya yang bekerja sebagai pensyarah Muslim Melaya, saya pun sebenarnya tak pernah untuk mengendalikan kuliah online sebelum ini. Secara jujur, saya juga tidak biasa menggunakan para aplikasi online seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Tetapi kita kena belajar. Saya belajar. Dan macam mana nak rakamkan, nak buat rakaman, nak buat live, nak kena share. Kadang-kadang dijemput ceramah, sebab kita tak boleh lagi memenuhi jemputan ceramah dengan menghadiri masjid. Kerana masjid juga dikawal bagi tujuan kemaslahatan ummah ini. Maka apabila masjid menjemput, beberapa pihak menjemput, maka kita terpaksa menggunakan kita rakam, maka kita kena siarkan melalui saluran-saluran media sosial. Jadi ini memerlukan kita kena belajar. Jadi kepada pelajar di luar sana, khususnya di Muslim Melaya, sudah pasti ini merupakan masa di mana anda semua kena belajar daripada rumah. Jadi learn at home, mengikuti kuliah online pada masa yang ditetapkan, menggunakan platform e-learning, Spectrum dan sebagainya. Dan ini menjadikan kita manusia yang lebih mempunyai pengurusan diri yang tinggi. Dan kita bersedia menghadapi apa juga kesukaran, namun kita akan terus maju ke depan. Kita akan terus melangkah. Dan ini sebenarnya tarbiyah Ramadan yang paling hebat, yang mesti kita imani dan mesti kita harungi, kerana inilah kehebatan orang Islam yang Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Moga kamu semua menjadi golongan yang bertakwa dan berjaya. Dan jaminan Allah SWT kepada golongan yang hebat ini akan menjadi golongan yang paling hebat selepas menjalani tarbiyah ini. Jadi kita jangkakan dan kita amat mengharapkan umat Islam khususnya akan lebih maju ke depan, mengharungi pelbagai kesukaran ini. Apatah lagi, kita tidak pernah rasa kecewa. Kita akan bersabar, kesabaran kita cukup tinggi insya-Allah, dan kita terus mengharapkan Allah memberikan kita pelbagai kemudahan untuk kita terus maju dalam menghadapi ujian ini. Inilah poin saya yang kedua. Poin saya yang ketiga, dalam kita mengenal hikmah menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan semasa PKP ini, sebenarnya ialah kita sedang menjalani satu mujahadah ilmu dan amal yang sebenarnya kalau dibandingkan apa yang pernah dilalui oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebenarnya tidaklah sesukar mana, kerana kita percaya bahawa Badar Al-Kubra itu berlaku, peperangan Badar Al-Kubra itu berlaku ketika bulan Ramadan. Bayangkan sahabat semua, berperang dalam bulan Ramadan. Bukanlah masalah isu buka puasa ataupun tidak, tetapi yang lebih besarnya tentang bertarung nyawa dalam bulan Ramadan bagi menegakkan syiar Islam. Dan sekiranya Badar itu menerima kekalahan pada orang Islam, maka sudah pasti kesukaran Islam untuk terus berkembang sampailah di mana-mana tempat dan seperti di tempat ini. Tetapi alhamdulillah, Allah telah pun memenangkan orang Islam, umat Islam, Nabi dan para sahabat. Dalam kemenangan ini sebenarnya yang hebatnya juga, di mana kita percaya kehebatan mujahadah ini bersama dengan ilmu Islam, dan satu sumber ilmu Islam yang paling hebat, yang bersifat mukjizat daripada beberapa sumber ilmu Islam yang lain, iaitu bernama Al-Quran. Jadi mujahadah ilmu melalui ilmu Al-Quran yang sewajarnya kita baca dengan bentuk mujahadah, kesungguhan, membaca untuk memahami bagi mengamalkan, adalah merupakan satu perkara yang mesti kita rebut peluang pada bulan Ramadan, apatah lagi kita berada dalam masih lagi suasana PKP ini. Ini cukup penting. Kenapa? Kerana Al-Quran bila kita baca itu, sahabat semua, dia merupakan hudan wa rahmah, hudan wa rahmatan lil mu'minin, dalam ayat suratul Baqarah, dan dia juga menjadi petunjuk kepada umat manusia. Dan ayat yang berikutnya kita banyak menemui bagaimana dinyatakan Al-Quran itu juga sebagai sumber ilmu, sebagai juga syifa wa rahmah, sebagai penawar. Dan ini kehebatan mukjizat Al-Quran. Dan ini memerlukan satu mujahadah. Kita perlu belajar membaca dengan betul Al-Quran. Kita perlu juga sebaiknya, takkanlah sekali setahun kita tidak mampu menghabiskan khatamul Quran. Dan yang lagi terpenting ialah kita faham apa yang kita baca daripada tuntutan ayat itu untuk kita amalkan. Kita mengambil tadabbur daripada surah-surah atau ayat yang kita baca. Apakah kehebatan surah Fatihah sebagai contoh yang disebut oleh Nabi SAW, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam menceritakan fadailul Al-Quran, kehebatan Al-Quran ini. Maka di sana ada subtopik tentang kehebatan surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani ini. Ringkas ceritanya bagaimana seorang sahabat itu hanya menggunakan surah Al-Fatihah dengan izin Allah dapat menyembuhkan seorang Arab, ketua Arab yang digigit ular. Jadi kelebihan ini kita ambil untuk kita memberikan masa yang lebih untuk kita membaca, membetulkan bacaan dalam bentuk tadarus bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan yang betul. Bukan kita nak mengejar cepatnya habis 30 juzuk. Grup tu baca satu juzuk, grup ni baca juzuk kedua, lama-lama semua kejap baca habis 30 juzuk. Tetapi bukan kita mengejar cepatnya khatam. Namun jika kita mengejar cepatnya khatam pun tak ada masalah, tetapi untuk kita ulangi dan fahami bagaimanakah pengiktibaran yang kita patut ambil. Ini cukup penting, kerana inilah sebenarnya kehebatan yang dikatakan hikmah dalam kita menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan semasa PKP. Jadi kesimpulannya, saya telah pun berkongsi 3 perkara, 3 poin berkaitan dengan hikmah ini. Jadi semoga ada kebaikan. Mari kita sama-sama mempersiapsiagakan diri kita dengan amal yang paling terhebat dalam second half bulan Ramadan ini, supaya kita akhirnya dapat kehebatan Lailatul Qadar, kita akan dapat menunaikan zakat, dan akhirnya kita akan kembali balik menjadi manusia yang dikatakan oleh Nabi sebagai manusia yang fitrah, manusia yang kembali kepada fitrah, seumpama bayi yang baru dilahirkan, yang suci bersih, untuk kita menjadi umat yang terbaik dalam pentadbiran Ramadan. Sekian dulu, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.